Hai semua, selamat pagi murid-murid yang cikgu sayangi. Hari ini, kita akan mengulang kaji tentang teknik-teknik penulisan yang telah kamu pelajari sepanjang penggal 1. Memandangkan peperiksaan SE1 akan tiba tidak lama lagi, cikgu rasa amatlah penting untuk kita mengingat semula apakah ciri-ciri karangan yang baik. Cuba kamu fikirkan apakah teknik-teknik pengajar penulisan yang telah kamu pelajari selama ini. Ya, pasti ada di antara kamu yang mengatakan bahawa kita dah pelajari tentang plot, monolog, dialog, farsa berbunga dan banyak lagi. Jadi pernahkah kamu terfikir mengapa kamu harus menulis karangan naratif semasa peperiksaan? Tujuan kamu menulis karangan naratif ialah untuk memberi gambaran ataupun menceritakan semula suatu peristiwa atau pengalaman yang telah dialami oleh watak-watak di dalam cerita. Cerita kamu harus diolah dengan begitu terperinci sehingga dapat meyakinkan penilai untuk memberi markah yang terbaik untuk kamu. Jadi, apakah struktur ataupun ciri-ciri karangan yang baik? Di dalam sebuah karangan yang baik, ia harus mempunyai bahagian pendahuluan yang terperinci, disusuli dengan bahagian isi yang dikembangkan dengan isu-isu yang menarik dan diakhiri dengan bahagian penutup di mana dapat menerangkan kepada penilai tentang unsur nilai atau pengajaran yang terdapat di dalam cerita yang telah kamu hasilkan. Jadi apakah proses-proses yang harus kamu fikirkan atau kamu letakkan semasa menulis karangan kamu semasa peperiksaan nanti? Dalam masa 5 minit, kamu harus menulis aktiviti pra-penulisan. Kemudian kamu harus pastikan menulis pendahuluan yang baik. Kemudian kamu harus membuat catatan berkenaan isi-isi yang akan ada di dalam karangan kamu dan kemudian merangka apakah penutup yang sesuai yang harus dapat kamu sertakan di dalam karangan. Jadi cikgu akan terangkan secara terperinci bagi setiap tahap. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan aktiviti pra-penulisan? Pertama, kamu harus memahami tajuk cerita. Sekiranya cerita itu memerlukan kamu menceritakan satu pengalaman di mana kamu menyambut pesta hari jadi bersama keluarga. Jadi dalam cerita kamu harus olah cerita itu dan isi utama harus menceritakan tentang sambutan hari lahir yang telah kamu lalui. Bagi soalan jenis cerita gambar bersiri pula, kamu harus lihat urutan gambar dengan teliti dan kemudian fahami cerita yang ingin disampaikan. Dan kemudian kamu harus kumpulkan idea dan catatkan di tepi kertas soalan agar kamu tidak terlupa dan akan dapat membantu kamu semasa kamu mengolah jalan cerita kamu. Jadi contoh susunan peristiwa di dalam cerita. Jadi untuk bahagian pertama, kamu harus terangkan bahagian latar, bila dan mana peristiwa itu berlaku, watak-watak dalam cerita. Kemudian bahagian permasalahan pula, apa yang terjadi kepada watak-watak di dalam cerita, mengapa ia terjadi, bagaimana perasaan watak-watak dalam cerita setelah peristiwa itu berlaku. Bahagian pelaraian masalah pula, kamu harus menceritakan bagaimana masalah itu dapat diatasi. Dan kemudian di bahagian penutup pula, apa yang terjadi di akhir cerita. Dan kamu harus sertakan unsur pengajaran, pendapat atau bagi murid-murid cikgu yang bijak bistari, mungkin kamu nak sertakan unsur pantun di dalam penulisan. Jadi dalam sebuah karangan yang baik, dari segi plotnya, jalan ceritanya harus dikembangkan dengan begitu terperinci. Seperti contoh, bagaimana cerita dimulakan, apa yang berlaku, bagaimana cerita itu berkembang dan apakah penyelesaiannya. Dari sudut latar pula, pemeriksa akan menilai bagaimana kamu mengolah cerita. Sama ada kamu dapat melakarkan tempat, masa dan gambaran watak-watak yang terlibat di dalam cerita itu secara terperinci. Bagaimana untuk mendapat markah lebih ya? Jadi, kamu harus pastikan bahawa watak-watak di dalam cerita kamu diterangkan atau diolah dengan begitu
terperinci. Jadi cikgu harap kamu dapat sertakan bagaimana watak luaran dan watak dalaman yang dimiliki oleh watak-watak di dalam cerita kamu. Jadi bagi mereka yang terlupa, mungkin kamu boleh rujuk semula nota-nota yang cikgu dah sertakan di dalam fail karangan kamu. Jadi kita teruskan. Kamu masih ingat lagi gambaran ni? Okay, cikgu selalu seringkali mengatakan kepada kamu bahawa semasa kamu merangkah cerita, kamu harus menggunakan template berikut, iaitu template plot gambar gunung ini. Jadi dimulakan dengan permulaan, disusuli dengan perkembangan-perkembangan yang sesuai. Kamu harus terangkan berkenaan permasalahan yang dialami oleh watak, dan bahagian klimaks merupakan peristiwa utama, bahagian yang paling terpenting ataupun di mana unsur suspense dikembangkan. Kemudian disusuli dengan peleraian cerita dan juga penutup cerita. Okey, mari kita imbas kemula berkenaan dengan pecahan-pecahan karangan tersebut. Jadi cikgu ulang sekali lagi, bahagian permulaan ini merupakan ciri-ciri utama yang harus ada, pengenalan tentang watak utama, suasana dan latar cerita. Manakala bahagian perkembangan pula, kamu harus terangkan berkenaan isi-isi tambahan bagaimana cerita itu berkembang. Okay? Dan cikgu selalu katakan ini merupakan penyedap cerita kamu. Kemudian di bahagian ini juga kamu harus terangkan apakah masalah yang dialami oleh watak. Contohnya dalam cerita peristiwa yang berlaku semasa ulang tahun tu, apakah masalah yang akan dialami oleh watak tersebut. Dan klimaksnya merupakan kemuncak cerita, dan ini sangat-sangat penting. Biasanya cikgu sarankan agar kamu masukkan unsur dialog, dan ini akan menentukan haluan watak utama. Okay, sama ada mereka akan mengambil keputusan yang baik atau yang buruk, dan akhirnya ini akan menjejas peleraian atau penutup cerita. Dan sangat-sangat penting cikgu terangkan, kamu harus pastikan bahawa penutup kamu mengandungi unsur pengajaran dan juga nilai, dan kamu harus kaitkan semula kepada tajuk asal cerita. Ini untuk memastikan bahawa karangan kamu tidak menyeleweng. Okay, jadi ini yang pernah kita buat dalam aktiviti kumpulan. Jadi cikgu tidak akan terangkan lagi. Okay, mari kita tengok contoh plot cerita yang akan cikgu ceritakan. Cikgu beri awak masa dalam 1 minit untuk membaca catatan cerita Puteri Salju ataupun Snow White di mana kamu pernah membaca semasa kamu kecil dahulu. Jadi selepas kamu mencatatkan jalan ceritanya, jadi kamu boleh ambil catatan-catatan tersebut dan kamu letakkan di dalam template penulisan ni. Jadi kalau cikgu cerakin ceritanya, di bahagian pertama, cerita ini dimulakan apabila Puteri Salju, di mana ibunya meninggal dunia. Kemudian dikembangkan apabila ayahnya disebab amat kasihan dengan nasib Puteri Salju, dia berkahwin dengan wanita lain, dan kemudian Puteri Salju mendapat ibu tiri yang baharu. Namun ibu tirinya sentiasa iri hati dengan Puteri Salju, mungkin disebabkan kecantikan Puteri Salju. Dan permasalahannya di sini ialah apabila Puteri Salju sering disiksa oleh ibu tirinya dan percubaan untuk membunuh Puteri Salju. Klimaks ceritanya pula di mana Puteri Salju telah diracuni oleh ibu tiri. Setelah orang-orang kerdil tu keluar bekerja, Puteri Salju telah didatangi oleh seorang nenek kebayan yang sebenarnya merupakan ibu tiri Puteri Salju. Dan kemudian Puteri Salju di bahagian peleraiannya pula, Puteri Salju telah dapat diselamatkan oleh putera, dan bagi penutup ceritanya, menunjukkan bahawa mereka hidup bahagia dengan putera. Jadi kalau awak perhatikan, sekiranya awak buat catatan begini semasa peperiksaan, semasa awak menulis karangan awak akan lebih berpandu. Jadi contohnya cikgu akan berikan, ini merupakan satu soalan peperiksaan, satu peristiwa yang mencemaskan. Kalau cikgu nak melakarkan karangan saya, mungkin saya mulakan karangan saya berlatar belakangkan rumah di mana sambutan hari lahir sedang berlangsung, dan ini merupakan watak-watak di dalam cerita saya, iaitu nenek, ibu, ayah, penulis dan juga saudara mara.
Jadi permasalahan cerita ni bermula apabila watak itu meletupkan belon secara sengaja. Dan nenek yang sudah tua ini kemudian menghadapi masalah sesak nafas dan kemudian pingsan. Maka keadaan di majlis sambutan hari jadi itu menjadi kelam kabut dan semua yang hadir berasa sangat-sangat cemas. Jadi bagaimana mereka menghuraikan masalah? Ayah penulis itu dengan segera menelefon ambulans dan kemudian nenek pula dibawa ke hospital. Dan mungkin sebagai penutup cerita cikgu akan terangkan bahawa neneknya berjaya disedarkan oleh doktor yang bertugas, namun nenek perlu banyak berehat. Dan penulis berasa bersyukur, tetapi dia berjanji akan menjaga neneknya. Dan dia juga menyesal dan tidak ingin peristiwa itu terjadi lagi. Okay, jadi ini merupakan contoh bagaimana kamu dapat lakukan semasa kamu melakarkan plot cerita. Jadi ini untuk soalan jenis bersiri pula. Jadi mungkin kamu dapat fikirkan bahagian manakah merupakan konflik, bahagian klimaks dan apa yang terjadi di bahagian pelaraian. Cikgu nak awak fikirkan dan esok kita akan bincangkan di dalam kelas. Jadi nanti apabila cikgu tanya kepada kamu semua, gambar yang mana merupakan konflik, apakah konflik yang dialami dan apakah bahagian klimaks dan bahagian penutupnya, apa yang akhirnya berlaku. Ini gambar yang pertama. Dan kamu boleh lihat gambar yang kedua juga. Ini merupakan aktiviti yang sama. Jadi untuk yang ini, cikgu akan tanya juga esok di dalam kelas. Dan kamu akan terangkan apakah yang masalah yang dihadapi oleh Kelvin di dalam cerita ini. Cikgu nak awak gunakan kreativiti awak untuk memikirkan apakah apakah masalah yang mungkin dialami oleh seorang anak kecil apabila dia berdepan dengan ayahnya. Jadi mari kita mulakan dengan aktiviti yang akan kamu lakukan. Baiklah, untuk aktiviti seterusnya, cikgu ingin kamu tonton klip video di dalam pautan MC online. Kemudian kamu akan jawab soalan-soalan agar kamu memahami tentang cerita tersebut. Kamu harus kenal pasti jenis setiap perenggan. Iaitu bahagian permulaan, perkembangan, permasalahan, konflik, klimaks dan juga bahagian pelaraian nanti. Apa yang cikgu nak awak buat? Di dalam kumpulan, cikgu mahu kamu tonton satu klip video di laman MC Online. Kemudian kamu gunakan template ini dan kamu harus membuat catatan-catatan ringkas untuk menerangkan apakah urutan isi yang telah berlaku dan kamu harus kembangkan dan kamu akan terangkan nanti di dalam aktiviti lintas galeri dan cikgu akan menilai kesesuaian cerita yang telah kamu hasilkan. Semoga kamu meraih faedah dari sesi ini. Selamat mencuba.